Hai, saya Syakila. Hari ini saya ingin membincangkan mengenai masalah perkembangan kognitif kanak-kanak. Okey, perkembangan kognitif. Apa itu perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif adalah kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, mengerti perkara-perkara yang berlaku di sekitarnya yang melibatkan aktiviti mental seperti ingatan, mengkategori, merancang, menyelesaikan masalah, mencipta dan berimajinasi. Perkembangan kognitif ini amat berkait rapat dengan proses awal pertumbuhan intelek dan tubuh sarang kanak-kanak. Proses perkembangan kognitif akan lebih cepat berlaku pada seseorang kanak-kanak sekiranya persekitarannya memberi tindak balas yang menurut terhadapnya, dan sekiranya persekitarannya tidak memberi tindak balas yang menurut, maka proses perkembangan kognitifnya juga akan menjadi lambat. Oleh kerana itu, kita sering mendengar berlaku perbezaan penguasaan sesuatu perkara dalam kalangan kanak-kanak. Sebagai contoh, ada kanak-kanak berumur 6 tahun sudah pandai membaca dan ada juga yang seumuran dengannya tidak pandai membaca. Hal ini disebabkan oleh faktor kognitif di sekitarnya. Oleh itu, proses pendidikan kemahiran kognitif amat penting untuk kanak-kanak dalam menghasilkan pendidikan yang lebih sempurna. Terima kasih. Saya Nurhanis binti Kamal Zaman. Saya akan meneruskan dengan masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak. Masalah membaca dalam kalangan kanak-kanak semakin mendapat perhatian umum di negara kita. Kerisauan tentang masalah ini bukan sahaja pada ibu bapa dan guru-guru, bahkan pemimpin negara kita juga. Antara masalah membaca yang dialami oleh kanak-kanak ialah bunyi huruf, imbuhan ataupun perkataan ditinggalkan ketika membaca. Misalnya buah, tetapi disebut dengan uah. Selain itu, kanak-kanak juga menggantikan huruf ataupun perkataan dalam ayat yang dibaca. Sebagai contoh, ladang, tetapi disebut lalang, yang mana boleh mengubah struktur dan makna ayat tersebut. Masalah tidak kenal huruf merupakan punca utama mengapa kanak-kanak zaman sekarang tidak dapat membaca dengan baik. Oleh itu, sebagai ibu bapa dan masyarakat setempat, kita perlu menarik minat anak-anak ini untuk membaca pada waktu kecil lagi agar mereka tidak buta huruf pada waktu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Izzati. Dalam video ini, saya akan membincangkan mengenai masalah perkembangan sosial kanak-kanak. Tidak asing lagi, dalam zaman yang moden ini, kanak-kanak didedahkan dengan gadget. Gadget menjadi masalah utama dalam perkembangan sosial kanak-kanak pada masa kini. Penggunaan gadget oleh kanak-kanak juga perlu dipantau oleh ibu bapa. Kerana kanak-kanak yang terdedah dengan gadget kurang bergaul dengan orang sekeliling dan akan boleh menyebabkan mereka menjadi lambat bercakap, dan perkembangan bahasa mereka juga akan menjadi lebih lambat berbanding kanak-kanak yang tidak didedahkan dengan gadget. Interaksi sosial antara kanak-kanak dengan orang sekeliling akan membuatkan pemikiran kanak-kanak berkembang akibat dari pergaulan dengan orang lain. Pergaulan dan interaksi yang bermakna ini selalunya berlaku antara kanak-kanak dengan individu yang lebih berpengetahuan darinya, seperti ibu bapa dan orang dewasa. Perkara ini juga dapat dibuktikan dengan keratan akhbar ini. Kerana, menurut kajian, terdapat 70% kanak-kanak di Britain suka untuk bertutur dengan lengkap kerana penggunaan gadget berskrin dan permainan elektronik yang menjadi punca. Sosialisasi kanak-kanak amat penting kerana ia mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Izana Alisa binti Mak Aminul Zaki. Saya akan bercakap tentang tajuk tumbesaran fizikal kanak-kanak. Tumbesaran merupakan pertumbuhan fizikal yang terdiri daripada perkembangan dan perubahan pada bahagian fizikal seperti berat badan, ketinggian, kandungan lemak badan, pendengaran dan penglihatan. Secara umumnya, perkembangan fizikal kanak-kanak atau remaja yang normal biasanya mempunyai tahap kesihatan yang baik. Manakala tumbesaran terbantuk pula merupakan petanda kemungkinan besar kanak-kanak mengalami masalah kesihatan yang boleh menjejaskan perkembangan fizikal. Antara penyebab tumbesaran fizikal terencat atau terbantut kebiasaannya berkait rapat dengan 4 kategori, iaitu masalah penyakit perubatan, genetik, hormon dan kebakaan. Penyakit perubatan seperti masalah penyerapan zat-zat makanan akibat radang usus, perkumuhan dan masalah pernafasan seperti asma, jantung berlubang dan sebagainya akan menyebabkan tumbesaran dalam kalangan kanak-kanak dan remaja terganggu. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum, nama saya Nuni Elisa binti Malusman, nombor matrik 32020018111. Saya akan membincangkan tentang masalah perkembangan kanak-kanak dari segi pertuturan dan bahasa. Pertuturan adalah cara kita mengeluarkan bunyi dan perkataan, manakala bahasa pula adalah cara kita menggunakan perkataan untuk bertukar maklumat. Masalah ini mungkin berlaku kerana kanak-kanak tidak memperolehi kemahiran pertuturan dan bahasa yang sepatutnya mengikut umur pada awal tempoh pembesaran mereka. Kelewatan pertuturan dan bahasa boleh menyebabkan gangguan kepada kanak-kanak, iaitu gangguan pertuturan yang berlaku apabila seorang anak mempunyai masalah mengeluarkan bunyi. Pertuturan dengan betul menjadikan percakapannya sukar difahami. Manakala gangguan bahasa pula berlaku apabila kelewatan pertuturan dan bahasa tidak beransur pulih apabila anak itu semakin membesar. Oleh itu, masalah pertuturan mungkin disebabkan oleh masalah oral seperti masalah dengan lidah atau langit, manakala masalah bahasa mungkin berlaku akibat kecederaan otak. Sekian dari saya. Terima kasih.